member aku nak pasang pump. Okay, daripada P34 dia nak masuk pump P4. Okay, so pump ni dah pump P4 yang mana second hand, yang aku dulu aku pakai aku pakai selama 2 tahun dan tak ada masalah bocor apa. Okay, so ni adalah pump yang sangat-sangat aku recommend lah kalau mana-mana pasang, sebab dia kecil, bukan kecil, dia pump besar tapi dia kecil, dia tak lebar, so senang nak pasang. Alright, so jom kita tengok pasang ni. So daripada sini ni nak masuk dekat sini, lime green warna hijau repaint ori. Kalau kau tengok dekat warna asal warna hijau dia lain sikit. So yang warna sekarang ni warna lime green macam original. Alright. Alright. Okay, dah handsome. Kaliper P4 masuk dekat ESPy, pakai fork LC 4 speed, rem 3 batang di skala, campur dengan skru disc gold, fork Leo, kaliper P4. Memang jarang orang pakai ni, tapi kaliper ni padu 4 pot. 4 pot pun tapi masih ringan. Ini kalau kau orang ajak racing aku rasa bye bye lah. Okay, so aku akan tunjukkan korang macam mana cara pasang kaliper ni dekat ESPy, step by step. So korang kena follow lah macam mana. So aku harap korang tak pening lah macam mana nak pasang apa semua. Tapi macam aku cakap sebelum ni, lain motor lain cara pasang. So ni untuk ESPy tu rem 3 batang, washer size apa semua korang kena adjust sendiri. Itu atas masing-masing, bukan tak boleh ikut yang sama lah, sebab lain motor lain punya cara pasang. Okay, jom kita pasang Brembo. So motor ESPy ni pakai 4 speed yang dah lay. Okay, so dia pakai 3 batang. Alright, macam aku cakap dulu ni, kaliper ni memang senang memang senang sebab dia tak lebar. So dia pakai kaliper ni pakai rem 3 batang di skala, korang tak perlu tambah spacer pun. Okay, macam ni aku tengok Cuba masuk. Alright, so macam tu. Kalau korang tengok sini, belakang tu memang tak kena pun. Okay, memang cun lah. Memang belakang tu tak kena. Sebab ni kalau kau tengok tu macam rapat sebab tak ikat bracket. So nanti dah ikat bracket memang tak payah lapik apa-apa pun. Right. Step untuk ESPy bagi aku lagi senang lah banding motor-motor lain. Sebab ESPy kalau korang nak tahu, dia punya tapak T-fork ni bagi aku lagi besar lah. Okay, dia bukan lagi besar, maksudnya antara jarak antara fork ni dia lagi lebar banding T-fork motor LC ataupun Y15. Sebab dia memang jarak banyak gila. Alright, jadi yang pertama sekali kita kena pasang rem dulu, siap-siap. Sebab untuk ESPy ni senang. So korang pasang je terus siap-siap. Bush apa semua macam orang kata nak pakai pump standard. Okay, so masuk je semua dekat dalam ni. Okay, so untuk ESPy macam biasa lah, korang masuk rem, nak centerkan tayar ni korang kena pandai-pandai adjust sendiri lah. Maksudnya untuk bush belah kanan dengan belah kiri ni korang kena adjust sendiri lah, bagi rem ni betul-betul center. So benda tu aku tak boleh nak cakap apa, sebab lain fork, lain dia punya cara, lain dia punya bush kiri kanan dia. So ni untuk ESPy, bush yang untuk fork ni dia pakai Y15 punya bush, lepas tu tambah dengan lapik washer. Okay, macam biasa, macam video-video sebelum ni aku dah beritahu step yang seterusnya. Bila kau dah pasang untuk ESPy ni, bila korang dah pasang rem, korang perlu test bracket dia dulu masuk. Kalau lepas tak ada masalah, korang ikat je dulu. Ikat je dulu dekat sini antara dua atas ni, dua biji ni. Bila dah ikat, korang tengok antara disc ni dengan bracket tu. Okay, disc dengan bracket ni ada dia rapat ke tak. Kalau tak rapat, okey, tak ada masalah. Lepas tu korang try je masuk kaliper. Seandainya korang masuk kaliper, lepas tu kaliper ni dah betul ngam-ngam duduk macam center, baru korang boleh ni lah, baru selesai lah. Okay, so sekarang ni kaliper ni dalam keadaan tak center sebab dia macam dah makan sebelah, lebih sebelah. So kat sebelah belakang ni korang nak kena lapik sedikit .
So nak kena lapik satu washer belakang disk. Alright, so kita akan masuk dulu washer, lepas tu kita tengok macam mana. Jadi tadi yang aku cakap tadi, yang belakang ni dia rapat. Okay, so belakang ni rapat, sepatutnya kita lapik washer belakang disk, tapi disebabkan dekat antara rim dengan kaliper ni gap dia terlalu jauh, maksudnya masih ada balance dalam 3mm. So aku recommend korang lapik washer dekat belakang bracket ni. Lapik washer belakang bracket ni supaya kaliper ni masuk ke dalam sikit. Okay, kita lapik dalam 1mm sahaja. Itu sahaja, kita try buat dulu, lepas tu baru kita tengok balik macam mana. So kalau korang tengok washer ni, dia walaupun saiz sama, tapi korang kena tengok ketebalan dia. Alright, jadi ketebalan dia ni korang kena tengoklah, bergantung pada berapa mm korang nak alih. Okay, so aku nak alih 1mm, aku akan pakai yang nipis ni je. Yang tebal tu tak boleh masuk, nanti dia akan lebih terlalu banyak. Jadi biasanya aku akan lapik washer spring kat sini lah. Sebab apa? Sebab washer spring tu memang diperlukan untuk kita lock screw. So kalau kebiasaannya lock screw ni penting lah. Sebab kadang-kadang motor korang vibrate, kita tak tahu. So kita penting nak pakai washer spring supaya screw tu dia tak longgar biar masa vibrate dia tak terbuka secara sendiri lah. So kita masuk washer spring macam ni. Lepas tu washer yang nipis tadi tu lapik belakang bracket, sebab kita nak alih kaliper ni masuk ke dalam sikit, 1mm. Okay, so yang tadi aku dah lapik 1mm washer, tapi masih gap dia tu masih belum cukup untuk korang rem ni jadi macam ringan. So kalau macam sekarang ni 1mm aku pusing tayar, dia macam berat sikit. So aku lapik lagi scoping washer yang tebal. Aku akan tukar lah pakai washer yang ni. Okay, ni agak tebal sikit washer ni. Okay, so kita akan try lah. Benda ni korang memang nak kena try R&D. Sebab tu kalau korang kata pomen-pomen ambil mahal tu, itu kebiasaan lah. Sebab itu korang ambil masa diorang. So masa diorang ni nak try R&D buku pasang tu memang makan masa. So kalau upah cas tu ada lebih kurang 100 lebih, jadi memang korang kena hadap lah. Sebab benda tu memang rate harga untuk upah cas. Tapi kalau sampai upah cas tu sampai dekat 300 tu macam tak berbaloi lah. Tapi tengoklah barang apa, kalau upah cas saja sampai 300 tak logik lah. Okay, so kita try dulu untuk yang lagi tebal, tengok macam mana. Kalau memang cun, kita dah boleh bleeding terus. Alright, so sekarang ni pakai washer yang tebal sikit banding washer ni. Ini washer 1mm. So tadi aku pakai washer yang dalam 2mm yang dah tukar yang baru. Okay, jadi bila tengok belakang ni, gap dia dah ada jarak sikit. Maksudnya dia punya jarak antara disk dengan kaliper tu dah ada jarak sikit lah. Dengan belah kiri ni pun sama. Maksudnya dia punya kedudukan tu disk dah betul-betul center. Okay, nampak? So rim untuk bila korang dah lapik washer lebih betul-betul disk, bila disk tu betul-betul center, korang tengok perbezaan dari tadi dengan sekarang ni. Macam tadi tu macam berat sikit, so sekarang ni macam lagi ringan rim dia. Alright, so sekarang ni aku rasa dah okay, dah boleh untuk bleeding lah. Okay, jom. So sekarang ni untuk AES Pi ni kita pakai pump universal 14mm, tapi yang jenis pump botol, tapi pump botol ni akan sorok kat dalam lah. Okay, 14mm ni pump yang aku memang recommend pakai untuk pakai 4 piston kat bawah, sebab dia sangat-sangat support untuk kaliper 4 pot. Okay, so malam ni video ni dah settle pasal AES Pi. Memang handsome So kalau siapa ada yang nak Roger, nak beli ke apa, boleh Roger aku dekat Instagram. Okay, Instagram, WhatsApp ataupun dekat YouTube ni pun korang boleh Roger aku. Okay, jadi jangan lupa support aku punya YouTube channel. Jangan lupa tekan subscribe, share dekat member, komen kalau ada masalah apa semua, boleh Roger aku dengan Motorpart. Dan juga WhatsApp aku kalau ada masalah ke ataupun ada nak beli apa-apa. Okay, itu saja dari aku. Jangan lupa follow aku punya Instagram dan Galas Motorpart. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit. You'll be